dapat nikmat kerana dapat Jadi kita buat ibadah. sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'ti ad-din illa liman yuhib aw kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim amma ba'd. Alhamdulillah, saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ada jawatan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, kita banyakkan syukur kepada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita, berada kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu daripada nikmat-nikmat Allah taala. Kerana untuk datang ke rumah Allah ini merupakan pilihan Allah. Ini nikmat yang besar. Walaupun orang itu mengaji begitu hebat, sampai di Azhar, sampai di Mesir, Madinah, Jordan, habis kita di pondok, tapi tanpa taufik hidayah daripada Allah, belum tentu dapat datang untuk solat berjemaah. Maka sebab itu kita syukur banyak pada Allah, kerana Allah beri kita nikmat dapat amalkan agama. Tuan-tuan, perempuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada umat ini, khususnya manusia ini, bukanlah diberi makan setiap hari, diberi minum setiap hari, akan tetapi nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada manusia ialah nikmat dapat mengenal Allah sebagai pencipta. Ini nikmat yang sangat besar. Maka sebab itu kita belajar untuk syukur atas nikmat ini. Tuan-tuan dan rahmati lagi dikasihi Allah, kita berada pada bulan Ogos yang kita semua tahu, Masya Allah, bulan ini ialah bulan kemerdekaan. Maka pada malam ini kita nak membicarakan tentang kemerdekaan dari sudut pandang Islam. Apakah yang para sahabat ataupun baginda Nabi sendiri memandang erti kemerdekaan itu dari sudut pandang Islam, sudut pandang agama. Baik, tuan-tuan dan rahmati lagi dikasihi Allah, bila sebut tentang merdeka, maka berbagai kisah-kisah para sahabat yang dalam erti kata lain menterjemahkan tentang erti kemerdekaan. Erti kemerdekaan. Contohnya kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita semua tahu dia satu orang hamba. Hamba ni diri dia tak merdeka. Diri dia pun milik orang. Dan dia ialah hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Di zaman jahiliyah, hamba-hamba saling bersaing untuk berbuat baik kepada tuan dia untuk dimerdekakan. Kerana kalau dah merdeka, barulah dia bebas nak buat keputusan. Kalau tak, diri dia milik tuan dia. Kalau tuan dia mati, diwarisi, boleh waris kepada anak. Ni hamba, sistem hamba. Baik, maka hamba ketika itu bersaing untuk dimerdekakan. Kerana kepahaman mereka, merdeka itu adalah ketika mana dapat merdekakan jiwa dan diri mereka daripada pemilikan tuan dia tadi. Ketika datangnya Nabi SAW, maka pada ketika itu Bilal bin Rabah menjadi hamba yang pertama masuk Islam. Dia hamba yang pertama masuk Islam, siapa dia? Bilal. Dan ketika diketahui oleh hamba-hamba yang lain, maka mereka menganggap tindakan Bilal ialah satu tindakan yang paling bodoh yang hamba buat. Kenapa? Kerana semua hamba nak bebas, tapi Bilal telah datang kepada kebencian tuan-tuan mereka, iaitu datang kepada agama yang lain. Maka pasti Bilal tak akan dimerdekakan selama-lamanya dalam hidup.
Itu kepahaman hamba-hamba yang lain. Antaranya siapa? Wahsy bin Harb. Wahsy juga satu orang hamba yang sama kuat macam Bilal, bersaing untuk dibebaskan daripada jadi hamba, dan sering buat baik dengan tuan dia untuk dimerdekakan. Maka apa yang berlaku? Pada ketika itu Bilal bin Rabah memahami pengertian merdeka dari sudut yang berbeza. Bilal kata, tubuh aku diberi sebat, aku diberi seksa, dia boleh ikat aku, dia boleh hukum tak bagi makan, tetapi hati aku merdeka untuk beriman kepada siapa saja yang aku nak beriman. Ini faham Bilal. Mungkin tubuh aku diberi seksa, tapi hati aku dia tak boleh kuasai, sebab hati aku merdeka untuk bebas menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan tindakan Bilal itu, walaupun di kaca mata hamba-hamba itu tindakan yang paling bodoh yang akan menyebabkan mereka takkan dibebaskan selama-lamanya, tetapi hakikatnya Bilal lah hamba pertama yang dimerdekakan. Ketika mana Bilal diseksa siang dan malam dengan 5 siksaan, kata ulama. Apa dia? Tangan dan kaki diikat, baju ditanggalkan, dibaring ke atas padang pasir yang panas, dicemeti siang dan malam. Kemudiannya dihempak batu yang besar atas badan Bilal. Ini 5 siksaan yang dikenakan kepada Bilal bin Rabah. Ketika Nabi dapat tahu, baginda telah hantar, Nabi telah nyatakan hasrat hati Nabi, dan Abu Bakar telah hantar wakil untuk merdekakan Bilal. Sedangkan seluruh hamba-hamba teringin nak merdeka dan telah usaha untuk menyukakan tuan mereka untuk merdeka, tapi Bilal telah berfikir daripada luar kotak pemikiran hamba. Bilal telah fikir luar daripada kotak pemikiran hamba, merdekakan hati daripada menyembah selain daripada Allah, menyembah Allah je. Hakikatnya, kata ulama, inilah keputusan yang paling bijak yang Bilal telah buat, sehingga merubah seluruh kehidupan dia hingga hari kiamat. Telah merubah seluruh kehidupan dia, bukan sampai dia mati, sehingga hari kiamat. Kenapa? Kerana pertama, disebabkan keputusan dia tadi nak merdekakan, buat keputusan dia tadi bahawa dia mahu merdeka itu, tubuh dia orang boleh miliki, tubuh dia orang boleh seksa, tapi hati dia merdeka untuk beriman pada siapa saja. Pertama sekali Allah buat keputusan, dia dimerdekakan dulu. Abu Bakar telah hantar wakil untuk bebaskan Bilal. Wahai Umayyah, Abu Bakar hantar aku untuk bebaskan Bilal. Berapa? Kata Umayyah, 100 dinar. 1 dinar RM1,000. 1 dinar kalau nilai sekarang lebih kurang RM1,000. 100 dinar wang emas. Maka diberikan kepada Umayyah satu uncang yang ada 100 dinar. Umayyah ketawa. Umayyah kata, Umayyah yang seksa Bilal, hamba yang hina ni harga pun tak ada, kata. Tapi kau begitu bodoh, engkau telah beli dengan 100 dinar. Apa kata lelaki tu? Sebenarnya Abu Bakar bagi aku 1,000 dinar, engkau minta 100, aku bagi 100 je. Fahamnya Abu Bakar bahawa menyempurnakan keinginan Nabi akan menyebabkan Allah redha. 1,000 pun tak apa, sebab Nabi yang nak Abu Bakar dibebaskan. Di sini kita dapat faham bahawa sahabat akan buat apa saja apa yang Nabi minta. Tuan-tuan, kita tak berpeluang jumpa Nabi, tapi ada tak benda yang Nabi minta yang kita boleh buat? Banyak. Antaranya Nabi kata lebih mafhum, keinginan hati aku, Nabi kata lebih mafhum. Kalau Allah tak memberati umatku, aku akan minta mereka bersugi sebelum sembahyang. Ini kita boleh buat. Sugi sebatang RM2, Marlboro RM20. RM2 je tuan-tuan, sugi. Berapa ramai orang yang amal sugi? Hari ni kita hidup di zaman yang orang suka tanya, hadis ni sahih tak sahih? Ustaz cerita ni sahih ke tak sahih hadis ni? Hadis sugi 32 hadis sahih. Berapa orang ada sugi kat kursi? 32 hadis sahih. Hadis sugi. Nabi kata kalau tak memberati umatku, maksudnya cita-cita Nabi nak setiap umat ni sebelum semayang bersugi. Ada banyak lagi. Antaranya apa? Keinginan hati Nabi supaya surah Al-Mulk ada dalam hati setiap umat Nabi. Maka kita usahalah untuk hafal surah Al-Mulk. Kita tak sempat jadi macam sahabat, duduk dengan Nabi, apa Nabi minta dapat disempurnakan. Tapi kita hidup di zaman yang jauh daripada zaman Nabi, tetapi masih lagi ada benda yang Nabi bercita-cita nak
kita buat, kita berpeluang untuk sempurnakan, untuk kita jadi macam Abu Bakar tadi. Pertama, Abu Bakar telah bebaskan Bilal, Bilal telah dimerdekakan. Kedua, atas kepahaman dia apa itu merdeka, itu merdekakan hati daripada menyembah selain daripada Allah, iaitu menyembah Allah saja. Maka Bilal bin Rabah yang kedua, Allah muliakan dia menjadi muazzin yang pertama dalam Islam. Sehingga kan di kampung kita pun kita panggil, kalau Pak Awang yang tukang azan, Pak Awang Bilal, Pak Husin Bilal. Sedangkan dia bukan Bilal, Bilal lah. Tapi Bilal tu dah jadi satu pekerjaan. Masya Allah. Yang ketiga, Bilal bin Rabah telah berusaha dakwah sampai ke bumi Syam. Orang Syria, orang kulit putih. Orang Syria ni bukan kulit putih je. Saya alhamdulillah berpeluang pernah pergi Syria. Orang Syria ni Masya Allah, dia bukan kulit putih je, ada yang putih-putih merah, mata biru, hijau, coklat. Masya Allah, orang Syria ni. Tapi apa telah berlaku? Punya gembira dengan Bilal, Bilal diangkat menjadi menteri besar di sana. Gubernur wakil Umar di Syam ialah Bilal. Jadi MB. Orang puas tanding calon diri, Bilal tak payah calon, tak payah kempen. Orang angkat Bilal. Sebab apa? Allah beri kemuliaan kerana dia telah merdekakan hati dia, meletakkan Allah dalam hati dia. Ini merdeka yang sahabat faham. Yang keempat, isteri Bilal di kalangan wanita Hams, kulit putih, mata biru. Subhanallah, orang kulit hitam. Tapi Allah beri kemuliaan isteri kulit putih. Bukan itu saja, bayi-bayi yang lahir di Syam ketika zaman Bilal menjadi menteri besar, jadi MB ataupun jadi gubernur di zaman itu, lahir bayi-bayi, kalau kulit putih, maka satu keluarga akan berkabung sedih. Kenapalah kau lahir putih? Tapi kalau lahir ada gelap-gelap sikit, gembira satu keluarga. Ada mirip-mirip macam kita punya menteri besar, macam Bilal bin Rabah. Bangga mereka kalau anak lahir kulit hitam. Kita kalau anak lahir kulit putih ataupun cucu lahir kulit putih, mata biru pula, letak dalam akuarium. Pegang pun tak bagi orang, jangan, nanti kena ain, letak dalam akuarium. Orang boleh tengok je. Buat pameran. Tapi zaman Bilal, dalam kitab sirah cerita, lahir bayi kulit putih, orang sedih. Kenapalah bayi ni kulit putih? Sedih. Lahir kulit gelap-gelap sikit, alhamdulillah. Macam Bilal bin Rabah, pemimpin kita. Orang cinta Bilal. Dan yang kelima, Bilal disayangi umat sampai kiamat. Orang takkan lupa Bilal. Hatta Syiah sekalipun tak pernah kutuk Bilal. Nak bagi tahu Allah letakkan kecintaan umat kepada Bilal kerana dia telah memahami kemerdekaan daripada erti yang sebenar. Saya pernah ada program dengan Duta Ethiopia, Habsyah. Habsyah sekarang nama dia Ethiopia. Bilal daripada kampung tu, daripada kampung Habsyah, Ethiopia. Kata duta tu, duta dia duduk KL. Saya daripada kampung Bilal. Saya telah pergi daripada ujung Malaysia, Perlis sampai ke Johor. Begitu cinta orang Malaysia dengan Bilal. Kerana dia kata, aku pergi masjid-masjid, aku tak jumpa parking Abu Bakar, bilik Abu Bakar, tapi ada parking Bilal, bilik Bilal. Parking Bilal ada, parking Omar tak ada. Pak Omar carilah parking sendiri. Tapi Bilal ada parking, bilik Bilal ada. Masya Allah. Sampai ke Johor, punya cinta orang Malaysia dengan Bilal bin Rabah. Subhanallah. Ini disebabkan keputusan dia dalam memahami kemerdekaan dari erti yang sebenar, merdekakan hati daripada meyakini selain daripada Allah, merdekakan hati daripada syirik menyembah makhluk, merdekakan hati daripada meyakini selain daripada Islam, merdekakan hati daripada meyakini selain daripada sunnah. Hanya yakin sunnah saja dalam kejayaan. Kisah yang lain mengenai erti kemerdekaan di sudut pandang Islam ataupun sudut pandang para sahabat, mengenai tentang seorang sahabat yang ketika itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ni tuan-tuan, pemerintahan dia 10 tahun. Pemerintahan Umar ni 10 tahun. Di zaman dia, subhanallah, dia memantapkan sistem Islam. Tu ada kalender, rumah wakaf,
orang boleh berehat, rumah tamu. Ni sistem ni zaman Umar. Baitul Mal diperkemaskan. Umar ni sistem memperkemaskan sistem Islam di zaman Umar. Pemerintah dia 10 tahun. Dan dia sangat menjaga kebajikan rakyat. Umar ni sangat jaga. Siapa saja dalam pemerintahan Umar akan usaha untuk menyempurnakan hasrat dia. Dan wakil-wakil Umar akan hantar, biar dia susah tak apa, tapi jangan rakyat susah. Ini fahamnya Umar tentang tanggungjawab pemimpin. Masya Allah. Umar radhiyallahu an, satu ketika tuan-tuan, dia telah pergi ziarah. Tiap-tiap malam dia akan bergerak untuk tengok keadaan rakyat dia. Dan tempat yang Umar pergi ziarah, tuan, dia tu tempat namanya Uraid. Saya merupakan pengkaji sirah Mekah Madinah. Jadi setiap kali saya pergi sana, baru minggu lepas saya baru pergi, saya akan cari tempat kajian baru, 2-3 tempat. Jadi kalau tuan ikuti Facebook saya, tuan tahulah pengkajian sirah. Ada tempat-tempat yang jarang orang pergi, tapi terdapat dalam kitab, kita pergi buat kajian. Jadi dulu di Madinah 5 tahun saya belajar di sana, kita buat kajian sirah. Jadi yang terbaru punya, minggu lepas saya pergi, kita jumpa tempat di mana Umar telah sampai di Uraid. Uraid ni di pinggir Madinah. Apa kisah di situ? Kisah yang ayah-ayah, ibu-ibu semua dah tahu, tapi tempat tu saya baru jumpa. Dalam kitab diceritakan tempat tu Uraid. Akhirnya kita pergi, tempat tu dipagar, disimpan tempat tu, terdapat dalam kitab. Apa kisah dia? Umar dan telah bergerak buat gash malam hari, buat ziarah. Ni pemimpin yang hebat. Malam tak tidur, malam pergi bergerak, tengok umat, tengok rakyat. Sampai di sepadan Madinah, Umar dengar budak menangis. Di sepadan budak menangis. Dan orang ni sangat miskin, duduk kemah je, khitah, dalam kemah. Dan kelihatan mak dia sedang masak, tapi mak dia tak berhenti masak. Makanan tak dihidangkan, masak tak berhenti, anak menangis. Umar radhiyallahu anhu tanya, "Puan, kenapa anak puan menangis?" Maka makcik ni kata, "Kerana anak saya lapar. Dari tadi saya tengok puan masak tak selesai-selesai. Kalau puan masak selesai, puan boleh bagi anak puan makan." Kata dia, "Macam mana nak selesai? Aku masak batu." "Aku masak batu." "Kenapa puan masak batu?" "Kerana aku tak ada makanan. Maka untuk menidurkan anak aku, nak gembirakan dia, aku buat masak. Aku masak batu supaya dia tertidur dan dia tak menangis." Kata Umar, Puan orang susah, puan asnaf. Kalau puan cerita macam ni, maksudnya puan ni asnaf. Puan boleh pergi Madinah yang jarak lebih kurang dalam 7-8 kilo. Sekarang lah, dulu mungkin ada bukit-bukit. Dan puan punya keperluan akan disempurnakan dengan Baitul Mal. Puan boleh jumpa khalifah, dan khalifah boleh bagi puan Baitul Mal untuk sempurnakan hajat puan. Dia kata, "Kenapa aku kena pergi sana pula?" Umar khalifah, Umar kena cari aku. Dia pemimpin, aku rakyat, aku susah, dia kena cari aku, bukan aku cari dia. Kata Umar, macam mana Umar nak tahu? Dia tak tahu tu Umar. Macam mana Umar nak tahu puan susah? Puan jauh daripada bandar. Kata puan tu, "Itu bukan urusan aku, itu urusan dia dengan Allah. Dia ambil tanggungjawab jadi pemimpin, dia kena tahu kat mana orang susah." Umar dengar, keluar air mata Umar. Umar kata, "Puan tunggu, saya pergi ambil makanan, saya ada makanan sikit." Umar berdua, kalau buat ziarah, dia berdua buat gash dengan Aslam, hamba dia. Umar balik ke Madinah. Jarak perjalanan sekarang ni 7-8 kilo, sepadan Madinah. Pergi kat bilik Baitul Mal, tempat gandum dan beberapa keperluan makanan. Umar angkat gandum yang berat. Aslam kata, "Tuan, saya khadam, saya hamba tuan, saya tukang makan." Khadam ni, Aslam ni hamba Umar. Dia kata, "Tak apa Aslam, biar aku angkat." "Tuan, jangan berat, nanti sakit badan tuan." Kata Umar, "Aslam, dekat akhirat Allah tanya aku, nanti kau nak tolong jawab tak?" Aku tak sedia lah, kau lah jawab, kau pemimpin bukan aku." Kata Aslam, "Aku PA je." PA tak teruk sangat kena tanya. Lain lah kalau PA kelepek duit, dia kenalah.
ataupun dia tukar-tukar jadual. Tapi Islam kata aku tak sedia. Kalau kau tak sedia, aku angkat. Omar angkat. Bukan kata angkat, sampai tempat masjid tu Omar masak. Nak begitu pemimpin zaman tu pandai masak. Masak untuk rakyat ni, bukan waktu banjir je. Masak, subhanallah, masak. Dah siap masak, bagi makan, suap bukan budak-budak ni. Gembiranya budak ni. Mak dia tengok gembira. Dia punya makanan pun Omar berikan. Kata makcik itu, engkau lebih layak jadi khalifah lebih daripada Omar. Omar tak layak. Nangis. Omar kata, besok puan pergi Madinah, akan diberikan banyak lagi untuk keperluan puan harian. Dan bila puan pergi sana, puan akan nampak saya kat sana. Saya akan berada di sisi khalifah. Besok makcik tu pergi, terkejut dia. Omar rupanya yang datang malam tadi. Ni tuan-tuan, hebatnya pemimpin zaman tu, Masya Allah, yang menjadi contoh kepada kepimpinan pada zaman sekarang. Jika pemimpin betul-betul nak ikut sahabat, Masya Allah. Dan Omar tak beritahu pun. Saya lah Omar, tak ada. Dia tak beritahu pun malam tu. Besok orang tu tahu sendiri. Zaman pemerintahan Umar radhiyallahu berlaku banjir di Baghdad. Nak cerita Umar ni punya faham apa itu kepimpinan, apa itu wakil rakyat. Fahamnya Umar. Banjir di Baghdad. Jarak Baghdad pergi Madinah kurang lebih 1,500 kilo. Umar hantar wakil pergi. Tanya wakil Umar di sana, gubernur ataupun menteri besar yang Umar lantik di sana, apa yang berlaku? Bagi laporan, bagi Kakuzari. Mereka pun bagi laporan, banjir besar telah berlaku, rumah-rumah habis, tapi orang semua selamat. Cuma ada seekor anjing lemas, mati. Lelaki ni balik, hantar laporan kepada Umar, beri Kakuzari pada Umar. Wahai Umar, Alhamdulillah, semua selamat. Cuma rumah lah ada rosak-rosak sikit, sebab zaman tu rumah tanah liat. Semua selamat, rumah dia rosak sikit. Dan ada satu berita tapi tak berapa penting sangat, kata lelaki ni, iaitu seekor anjing lemas. Umar dengar, Umar nangis. Kata lelaki tu, tuan, mungkin tuan salah dengar saya cakap, bukan orang, anjing. Mungkin Umar dengar orang, dia ingat Umar salah dengar. Umar kata, aku dengar. Tapi kenapa tuan nangis? Ya, itu anjing, bukan orang. Dia kata, dekat akhirat pun Allah akan tanya, Umar punya teruk pemerintahan kau sampai mati lemas pun kau tak ambil tanggungjawab. Inilah luar biasa ni Umar radhiyallahu anhu. Di zaman dia, Islam telah berkembang satu hari 70 km. Dakwah telah bergerak satu hari 70 km. Tuan-tuan bayanglah berapa laju usaha dakwah bergerak zaman Umar. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, di zaman dia lah pembukaan kota Syam dan pembukaan kota Parsi. Di zaman dia lah jatuhnya Empayar Parsi dan Rom di bawah zaman Umar radhiyallahu anhu. Zaman Nabi dah mula ura-ura dah hantar jemaah. Zaman Umar jatuh. Dan peperangan yang pertama untuk membuka Parsi ataupun untuk bertembung dengan Parsi ni ialah peperangan Qadisiyah. Islam dia tak panggil rampasan kuasa. Rampasan kuasa kita biasa dengar, rampasan kuasa. Islam tak. Islam dia panggil futuh. Futuhul Iraq, futuhul Fars, futuhul Syam, pembukaan. Sebab Islam tak bunuh wanita, tak bunuh kanak-kanak, tak bunuh orang tua, tak bunuh orang suka-suka. Ini Islam, agama yang damai, boleh bincang. Dan bergeraknya sahabat untuk perang pun Nabi suruh dakwah dulu. Biasanya Sayyidina Ali akan dihantar untuk dakwah. Kat medan perang dah ni, Nabi kita dakwah dulu. Kalau di Mekah nama Islam, kita tak jadi perang. Sebab Islam bukan agama peperangan. Islam agama kasih sayang. Rombongan bergerak, Omar tak pergi. Pembukaan Syam ni, jemaah pertama dihantar, Omar tak pergi sebab pembukaan Parsi. Parsi ni besar. Parsi ni bukan Iran je. Sekarang je tinggal Iran. Iran tu macam ibu negara Parsi dululah. Parsi ni meliputi sampai India, sampai Kashmir dulu. Seluruh negara Tartastan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Mongolia termasuk dalam kawasan Parsi. Separuh Turki termasuk dalam kawasan Parsi. Sebab tu bahasa mereka sama. Mereka tak panggil semayang solat, tak panggil semayang, mereka panggil namaz. Kalau yang tahu namaz tu, seluruh kawasan tu semua bekas jejak Parsi. Sebab namaz ni bahasa Parsi.
India, Pakistan, Bangladesh, semua Parsi. Besar jajahan itu. Jadi untuk pembukaan yang pertama, Omar tak pergi. Omar hantar sahabat yang sama hebat macam Omar jadi ketua, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga Aisyarah Mubasyarah, 10 orang sahabat yang dijamin syurga dekat dunia. Sahabat hebat juga, bukan jalan-jalan. Sa'ad bin Abi Waqqas antara orang yang awal masuk Islam. Satu ketumbukan tentera bergerak daripada Madinah. Omar beri bayang hidayat, beri penerangan apa nak kena buat, briefing, betulkan fikir, bergerak untuk apa? Bukan untuk bunuh orang, untuk bawa mereka kepada Allah. Perang dengan mereka pun sebab mereka nak lawan agama Allah, bukan sebab nak bunuh saja. Ini Islam. Pemikiran dibetulkan, niat dibetulkan, pergerakan dibetulkan, sehingga dia telah pergi dengan fikrah yang betul, pemikiran yang betul. Bukan niat tunjuk hebat, tak. Sampai di medan tempur, dalam perjalanan nak pergi medan tempur, sempadan Parsi ketika itu, permulaan itu dijaga oleh satu orang ketua Parsi ataupun panglima Parsi, namanya Rostam. Rostam ni orang Pushto. Pushto ni sekarang banyak dekat Peshawar. Orang Peshawar ni Pushto, dia bahasa dia ada bahasa khas, dia tak baca kat Urdu. Dia termasuk dalam Parsi. Jadi Rostam ni dia orang Parsi. Orang Pushto ni kuat. Kalau tuan-tuan ada kawan orang Pushto ni badan kecil pun kuat. Masa saya belajar di Madinah, orang Pushto ni disuka kerja angkat barang. Saya pernah duduk tingkat 5, nak angkat peti ais 2 tingkat. Puas saya fikir, macam mana nak angkat ni. Lepas tu kawan saya kata, pergi tu minta tolong orang Pushto. Kita pergi jumpa, orang Pushto kata, baik saya angkat. Kecil je orang dia, lagi kecil dia saya, badan kurus. Dia angkat seorang je, tingkat 5. Sampai tingkat 5, saya tanya, kam dia, berapa nak bayar? Dalam otak saya kurang-kurang 150, 200. Dia kata 15. 15? Kalau 100 pun aku tak angkat, terus sajalah. Berat tuan-tuan. 15, saya bagi 50. Terkejut dia, banyak ni dia kata 15. Dia tak tahu nak nilai berapa kerja, sebab negara dia susah lagi. Jadi bagi dia itu dah mahal tu 15. Tuan-tuan dah mati lagi dikasih Allah. Jadi Rostam ni Pushto, maksudnya dia bangsa yang kuat, orang Parsi, suku Pushto. Dalam perjalanan Sa'ad hantar surat. Sa'ad bin Waqqas hantar surat. Sa'ad hantar surat. Sa'ad tu dalam surat tu kepada Rostam, kami ialah orang Islam yang sangat cinta pada mati sebagaimana kamu cinta pada Arab. Rostam baca, dia datang nak mati punya. Sebab orang kafir nak hidup, tak nak mati, duka pun tak nak. Orang Islam datang, begitu siap-siap, kami datang untuk mati, full stop. Maksudnya tak takut lah. Rostam kata, tak boleh letak orang kat depan. Perang Qadisiyah ni, pembukaan pertama, jangan letak orang. Letak apa? Letak gajah. Sebab itu kalau tuan-tuan ada tengok cerita Omar The Series, kalau tuan-tuan pernah tengok kat YouTube ada banyak, Omar The Series, cerita pasal pemerintahan Omar. Akan tuan-tuan tengok satu perang namanya Qadisiyah, gajah kat depan. Ini bukan cerita tentera bergajah, itu sebelum Nabi lahir lagi. Ini cerita perang Qadisiyah, gajah kat depan. Sebab apa? Dah member hantar surat, siap-siap dah. Kami cinta pada mati lebih seperti mana kamu cinta pada Arab. Orang kafir ketika itu sangat cinta pada Arab. Cinta mati. Orang nak lari pada mati, dia kejar nak mati. Sebab sahabat faham kematian saja akan menyebabkan kami jumpa Nabi. Tu faham sahabat. Kita nak ngelak daripada mati. Sahabat faham dengan mati saja baru dapat jumpa Nabi. Kalau tak cuma dengar cerita je, tak dapat jumpa Nabi. Tapi kalau mati baru dapat jumpa Nabi. Sebab persiapan amal dia luar biasa. Mereka memang dah siap dah untuk mati. Baik. Maka Rostam kata, bila mereka sampai, hantar wakil pergi jumpa, minta dihantar satu orang wakil rombongan untuk kita nego, bincang. Dia risau juga. Lain macam ni. Sebab di sisi orang Parsi, orang Arab ni hina. Orang padang pasir, tak ada tamadun. Dia Parsi, tamadun besar, Rom dan Parsi. Seperti Russia yang dulunya USSR, Soviet Union dan USA. Sekarang beda, tinggal Rusia je. USSR beda. Nak cerita zaman tu punya empire. Baik, sampai di jemaah sahabat di sempadan,
wakil Rostam datang. Dia kata, pemimpin kami minta kamu hantar satu wakil untuk dia tanya beberapa soalan. Sa'ad bin Waqqas memimpin, ketua perang, pakai baju perang. Sa'ad bin Waqqas ni tegak, dan dia ni pakar memanah. Pakar memanah. Sehingga ada pendapat ulama kata dia boleh panah 3 km tepat. Kepakaran dia dalam memanah. Dia tahu baca angin. Kaedah tu Sa'ad bin Waqqas kuasai. Kalau di sisi wanita, Safiyah binti Abdul Muttalib pakar memanah. Dia boleh baca angin. Tu tak semua ada ilmu tu. Sa'ad bin Waqqas kalau ada satu panah pun orang kafir tak boleh dekat. Orang kafir ada 100 orang, dia ada satu je panah. Anak panah tu ada satu je. Pun orang kafir kata belum tentu kita selamat. Sebab dia ni memang cekap. Walaupun ada satu. Kalau kita ada satu, setengah diri je lah. Dia satu tu belum tentu dia orang kafir yang cakap belum tentu kami boleh hidup. Sebab dia ni hebat. Zaman sekarang kita tengok ramai orang dah mula belajar memanah. Dulu orang tak tahu pasal manah ni. Sekarang orang belajar kuda, belajar manah. Syekh kami kata itulah tanda akhir zaman dah dekat. Orang dah mula ambil tahu tentang ilmu yang dulu orang tak ambil tahu. Orang dah mula suka dengar cerita akhir zaman, mula belajar kuda, mula belajar manah. Saya pergi kedai manah, dulu pergi tak ada siapa pun nak pergi sangat kedai manah tu. Pergi hari tu saya tengok makcik pun beli. Makcik main manah, siap sebut lagi. Saya nak ukuran macam ni. Ini memang tahu ni. Ingat nak beli untuk anak hadiah happy birthday. Rupanya memang dia yang main. Masya Allah. Saya pun risau juga, takut dia nak beli tu nak panah suami dia. Awak tambahlah satu lagi. Jadi bila dia robah awak, dia kata diikat, dia panah. Baik. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni hebat. Satu ketumpukan tentera. Bila wakil Rostam kata hantar wakil, dia kalih belakang. Dia panggil Rabi'i bin Amir. Siapa dia Rabi'i bin Amir? Rabi'i bin Amir ialah orang yang paling belakang sekali dalam medan perang. Saf paling belakang. Rabi'i bin Amir ni orang kampung pendalaman. Kata ulama, baju pun tak ada. Yang barisan depan dia pakai baju besi. Yang dia ni baju pun tak ada. Subhanallah. Hantar orang macam ni. Patut Sa'ad lah pergi. Sa'ad baju kemas nak jumpa raja. Kenapa hantar orang macam ni? Kerana Sa'ad tahu yang Rabi'i bin Amir, hati dia tak terkesan. Hati dia merdeka daripada makhluk. Tak terkesan dengan siapa-siapa. Tak terkesan dengan pedang orang, tak terkesan dengan rumah orang, tak terkesan dengan siapa-siapa pun tak terkesan. Kita orang sebut Lamborghini tak pernah pakai, meremang belum. Lamborghini dia kaya haji tu Masya-Allah, meremang belum dengar. Tak pernah ada pun Lamborghini. Tapi punya cinta dengan dunia, faham kita dengan dunia, tak pernah miliki tapi dapat rasa. Masya-Allah. Walaupun sekecil-kecil perkara. Lepas Isyak ni kita makan steam limau. Steam limau dah rasa dah kat tekak. Air apple samboy. Faham kita dengan dunia tu sampai kita dapat rasa. Walau tak ada depan mata pun. Fahamnya kita tentang dunia. Sahabat tak. Rabi'i bin Amir ni hati dia merdeka daripada terkesan. Kita masuk rumah orang, tengok sudu pun terkesan. Rumah orang kaya, sudu dia cantik lah. Kipas dia ada kerawang lah. Semua nak terkesan. Maulana Umar pada rahmatullahi alaihi kata, satu orang masuk rumah orang kaya kena masuk 14 rumah orang miskin, baru boleh hilang terkesan tadi. Kalau tak, malam tangan terdai. Bang, kipas dia cantik lah bang. Bagus kalau kita beli kipas macam tu bang sebab terkesan. Seminggu terkesan, delay. Maulana Umar kata nak buang tu masuk 14 rumah miskin, ziarah, baru hilang rasa terkesan dengan rumah orang. Rabi'i bin Amir pergi, baju pun tak ada. Pengawal tengok, betul ke dia hantar orang ni? Baju pun tak ada. Rabi'i naik keldai tua. Punya dahsyat orang kampung, keldai tua je bawa. Macam Nissan Sunny KE ataupun Toyota KE30 lah. Pakai keldai tua. Orang lain depan ni semua pakai kuda mahal-mahal. Sa'ad bin Waqqas hantar orang yang orang kampung, baju pun tak ada, pakai keldai tua. Pedang dia tak ada sarung, balut pakai tali. Ni dalam riwayat tuan. Penghadang dia shelter orang daripada besi, dia daripada kulit kambing buat macam ni. Kira kalau tengok, dia kalau kereta low spec lah. Tak ada apa-apa pun yang dia takutkan.
Tapi dia tu tak takut dengan siapa-siapa, takut dengan Allah. Tu mahal. Maka dua pengawal dia jawab, tengok dia sampai Sa'ad bin Waqqas hantar dia sampai di depan istana Rostam. Rostam ni dia ada 70,000 pengikut yang sanggup mati untuk dia. Hebat Rostam ni. Dia bukan raja, dia panglima Parsi. Belum raja lagi hebat. Peperangan Parsi ni banyak Kalau cerita pasal Parsi je, kalau kuliah harian sebulan baru habis. Cerita pasal Parsi ni banyak. Pembukaan Parsi panjang cerita dia. Ni permulaan perang Qadisiyah nama dia. Baik, apa berlaku? Sampai depan mahligai istana, mereka telah sambut Rib'i ni tadi dengan kapet. Sebab tu Pakistan jual kapet, orang Turki, Iran jual kapet. Kapet ni zaman tu dah. Hebat mereka dalam buat kapet ni, zaman tu dah. Rib'i orang kampung kapet pun tak pernah tengok. Kapet tak tengok. Masjid kampung dia pun tanah. Simen pun tak ada, apa tak lagi mozaik. Kapet jangan tanyalah. Kak tengok dulu kapet kak, tak beli tak apa. Nak ayat Pakistan, dah lah kita beli kat kesian. Dah lah sekarang jadi okey. Dulu dia pergi rumah-rumah buat gas, sekarang kita kena pergi kedai dia. Tengok hebat mereka. Baik, Rib'i naik kedai tua. Kapet tu kapet mahal. Kapet istana Rostam, kapet tebal, pijak tenggelam. Bila Rib'i punya keldai yang tua tadi pijak kapet tu, keldai dia tu huyung hayang. Keldai tu tak pernah pijak kapet. Rib'i alihkan keldai dia ke tanah. Rib'i kata, apa yang kau telah hamparkan kepada kami sehingga keldai aku pun tak rasa teringin nak pijak. Dia tak tahu kapet apa. Ni orang tak terkesan. Ulama kata orang yang boleh memerintah satu dunia ialah orang yang tak terkesan dengan dunia. Boleh perintah dunia. Kalau orang tu pemimpin tu terkesan dengan dunia, itu yang sakau dia orang, ambil dia orang sebab dia terkesan dengan dunia. Tapi kalau dia boleh tak terkesan dengan dunia, dia ni layak jadi pemimpin. Sebab dia tak terkesan pun dengan harta yang ada. Dan kemudian Rib'i kata, kenapa kamu angkat pedang? Semua angkat pedang, sambut dia, buat macam payung gitu. Pedang kamu telah mengganggu aku. Semua turun ke pedang. Dia boleh order macam tu. Azan masuk tu lah? Belum. Kalau azan kita berhenti sekejap. Kita azan dulu. Bergerak. Rostam dapat tahu yang dia tak nak pijak kapet. Rostam kata, curah emas depan pintu masuk, biar dia terkesan. Biar terkesan. Kita kalau tengok duit jatuh, kita duit jatuh, terkesan juga. Walaupun kita tak ambil, kita letak dalam tabung masjid, tapi kita terkesan tengok duit jatuh. Ni emas dia taburkan. Rib'i ingatkan makanan keldai. Mungkin negara orang keldai dia makan benda lain. Keldai dia pergi, bau-bau, keldai dia jalan. Rib'i kata, benda apa yang kau bagi makan ni, keldai pun tak sudi nak makan. Emas pun dia tak tahu. Memang Sa'ad bin Waqqas hantar orang kampung betul, yang tak ambil tahu pasal orang. Ni tuan-tuan. Kata Rostam, dahsyat tu dia ni. Tak terkesan langsung. Dengan emas, dengan kapet, apa pun dengan kemewahan tak terkesan. Dia tengok rumah mahligai rasa biasa. Kata Rostam, tutup semua pagar, buka satu pintu kecil. Pintu tu kalau nak masuk, kena tunduk dekat Rostam. Jadi dia masuk, dia kena rokok. Kata dia, ni mana pintu? Kata mereka, ni pintu. Siapa dekat dalam? Dalam tu ada panglima kami, Rostam. Nak masuk kena tunduk. Kata Rib'i bin Amir, kami Muslim tak boleh tunduk selain daripada hanya kepada Allah. Ada pintu lain tak? Tak ada, ni je. Kata Rib'i, tak apa, kau masuk dulu. Mereka pun masuk, tunduk pada Rostam. Rostam kata, kali ni dia kena. Dia mesti kena tunduk punya. Rib'i bin Amir buat apa? Keldai dia masukkan dulu dengan cara punggung ke belakang. Jadi Rostam tunggu dia masuk, tiba-tiba Rostam tengok punggung keldai masuk dulu. Dia reversekan keldai tu. Baru dia masuk, dia pun masuk punggung ke belakang. Rostam kata, dahsyat betul ini. Ini satu penghinaan buat kerajaan Parsi. Dia tak nak tunduk pada makhluk. Masuk, keliling semua menteri duduk bawah. Rostam duduk atas singgasana, atas kursi. Rib'i bin Amir tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan.
Rostam yang kan dia terkesan dengan kecantikan, kehebatan istana. Rupanya Rabi kata, apa punya tempat bawa aku? Pokok tak ada, nak tambat kedai kat mana? Rupanya dia tengok tu bukan tengok rumah orang, dia tengok mana pokok nak tambat kedai. Akhirnya apa yang berlaku? Dia tarik kedai dia, dia ikat dekat kaki kursi Rostam. Itu je dia tempat boleh tambat. Rostam kata, dahsyat betul ni. Tak terkesan langsung, masya-Allah. Dan kemudian Rostam tanya dia, kenapa kau datang sini? Kenapa engkau dengan kawan-kawan kau datang sini? Engkau ni orang Arab, tak ada tamadun, orang yang hina. Kenapa datang kampung kami? Kenapa datang Parsi? Jawapan dia, ayah ibu rahmati lagi dikasih Allah, jawapan yang begitu luar biasa, yang mana perkataan dia ni, walaupun dia orang kampung tak pergi sekolah, tetapi percakapan dia ni telah direkam, telah ditulis oleh para alim ulama. Kalau kita belajar bahasa Arab dalam bab syair, tuan-tuan akan belajar perkataan Rabi bin Amir yang begitu hebat sehingga ahli sastra Arab pun tak boleh fikir macam mana Rabi boleh cakap macam tu. Baik, kita berhenti azan ni. Masuk waktu dah. Azan dah, insya-Allah. Lepas ni kita sambung. Mana bila birabah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, sambung sikit lagi. Bila Rostam tanya, kenapa kau datang? Maka Rabi bin Amir ni, dia bukan orang pergi sekolah macam kita, belajar bahasa, dan dia orang kampung, pedalaman. Tetapi kerana ikhlasnya hati dia dalam nak mengajak manusia pada Allah, dalam berdakwah, maka Allah telah keluarkan perkataan daripada hati dia yang ikhlas untuk mengajak manusia pada Allah. Dia telah jawab, innallaha bta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad. Perkataan ni tuan-tuan, ahli sastra Arab tak boleh fikir macam mana Rabi'i boleh sebut. Perkataan dia dengan rima yang sama, perkataan yang begitu hebat. Apa dia kata? Innallaha bta'asana, sesungguhnya kami tak datang
tapi kami dihantar oleh Allah untuk jumpa kamu. Ini bukan datang. Kami dihantar oleh Allah. Orang yang datang dengan orang yang dihantar lain. Hantar ada arahan, satu kerajaan yang hebat telah hantar dia. Dan yang hantar itu adalah Allah, yang memiliki seluruh kerajaan kat dunia. Malikul Mulk, raja kepada seluruh kerajaan-kerajaan, iaitu Allah. Satu orang polis pakai baju polis, walaupun badan dia kurus, dia tahan trailer, berhenti trailer, sebab belakang dia ada PDRM, ada kerajaan Malaysia. Masya Allah. Walaupun dia kurus, tapi kalau dia pakai t-shirt, tak berhenti. Tapi kalau dia pakai baju polis, berhenti. Rustam walaupun tak ada apa-apa, keliling ni 70,000 orang boleh bunuh dia bila-bila masa, tapi dalam hati ada Allah. Dia kata, aku bukan datang, tapi dihantar oleh Allah untuk jumpa engkau, untuk merdekakan kau. Linukhrijal ibad, untuk merdekakan kau daripada memperhambakan diri kepada hamba, ini selain daripada Allah, kepada menghambakan diri hanya kepada Allah. Dia kata Nabi Amir, datang untuk merdekakan kau. Sekarang kau tengah menghambakan diri kepada hamba, aku nak jadikan kau hamba kepada Allah. Min dikid dunia ila wasiatil akhirah, aku datang untuk tujuan merdekakan kau daripada mencintai dunia yang sempit ini kepada mencintai kampung akhirat yang luas selama-lamanya. Dunia ni, ayah ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah, setelah Allah cipta dunia, Allah telah meletakkan sifat dunia dengan apa saja yang kita lihat dalam dunia ini, semuanya bersifat sementara. Motor yang kita ada sifat sementara, kereta kita ada sifat sementara, isteri kita ada sifat sementara, suami kita ada bersifat sementara. Dulu dia isteri simpulan, sekarang isteri simpulan. Baru aja dulu pergi umrah dengan saya, suami dia lain. Tahun ni pergi umrah dengan suami yang lain, suami dia meninggal. Saya tengok, saya rasa bersalah. Walaupun benda tu tak salah, tapi kita rasa bersalah. Kita macam masih ingat lagi makcik ni dulu bergambar dengan pakcik tu, sekarang dengan pakcik lain. Kalau pakcik bergambar dengan makcik lain, saya dah biasa tengok. Ini makcik bergambar dengan pakcik lain, pelik rasa. Dia setiap tahun pergi umrah dengan saya, jadi kita tengok, kita yang tengah ambil gambar ni rasa bersalah. Rasa bersalah dengan pakcik dah kena tanam tu. Rasa macam kita pula kan. Walaupun benda tu tak salah, tapi nak bagi sementaranya dunia, tuan-tuan. Sementaranya dunia ni. Bahkan matahari yang kita lihat setiap hari terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, itu juga bersifat sementara. Satu ketika nanti pasti Allah akan binasakan matahari bila tiba masanya. Ini dunia sementara. Maka kata Rabi'i, aku nak merdekakan kau daripada mencintai dunia sementara kepada mencintai akhirat yang selama-lamanya, yang luas. Kerana akhirat kekal. Kalau kaya-kaya selama-lamanya, takkan miskin-miskin lagi dah. Kalau sihat-sihat selama-lamanya, takkan sakit-sakit lagi dah. Muda selama-lamanya, takkan tua-tua lagi dah. Jadi raja selama-lamanya di syurga, takkan diganggu-gugat oleh mana-mana demonstrasi lagi dah. Selama-lamanya. Ini akhirat. Dan kata Nabi, aku datang untuk merdekakan kau daripada kezaliman semua agama, semua perundangan, semua peraturan, kepada Islam yang begitu adil. Nak keluarkan kau, sebab zaman tu perundangan, undang-undang dunia yang zalim. Perempuan ni zaman dulu macam sampah je. Di sisi orang kafir, zaman tu perempuan ni sampah. Nampak perempuan mengandung, teka dalam perut tu laki perempuan bayi. Sebagai kata laki, sebagai perempuan berjudi. Tangkap perempuan sekarang, bini orang, ikat, belah, tengok, oh bayi lelaki, tinggal perempuan tu macam tu je. Sebab tu bila wujud sekarang ni zaman feminis, kata kita ni kena wanita, kena ni kan. Ni orang tak baca sejarah. Islam lah yang angkat darjat perempuan, darjat wanita di tempat yang terbaik. Dan bila Rabi'i bagi tahu macam tu, terdiam satu istana. Dan kata Rustam, kami telah mempersiapkan ketumbukan tentera untuk lawan kamu dan tentera kamu. Sebab mati-mati dia ingat ni lah general. Mati-mati dia ingat dia ni lah general. Jawab bagus, sikit muka tak takut. Tak takut langsung. Dia ni lah panglima perang. Ingatkan dia ni, kami dah siapkan satu ketumbukan tentera untuk lawan kamu. Tengok pedang aku, dia kata.
Rustam kata, pedang aku ni akan menebas kamu semua. Kata Rabi'i, bagilah aku tunjuk pedang aku pula. Dia pun nak tunjuk pedang. Orang kampung, orang bandar tunjuk act lebih sangat, dia pun nak tunjuk pedang dia juga. Kata Rustam, baik, tunjuk pedang kau. Rabi'i bin Amir pedang tak ada sarung, ikat pakai tali. Tapi bila dia buka ikatan dia, satu orang semua tengok tak ada sarung. Buka ikatan dia, Allah telah keluarkan daripada pedang tadi cahaya seperti cahaya matahari, sehingga seluruh orang dalam istana tunduk silau. Kata Rustam, simpan pedang kau, kami begitu silau. Balut balik. Pedang pakai balut. Kata Rustam, aku ada penghadang perang yang sangat hebat, yang takkan dapat ditembusi oleh panah ataupun pedang. Kata Rabi'i, aku pun ada. Dia pun tunjuk kulit kambing je. Old school, rare betul tu, pakai kulit kambing. Dan dia beritahu pada Rustam, kau cuba. Dia suruh cuba pula. Rustam ambil panah, Rustam panah, kena tapi tak tembus. Kata Rabi'i, takkan kau je cuba, aku pun nak cuba juga. Kau punya tadi kan daripada hadid, daripada besi yang mahal. Apa yang berlaku? Rustam pun tak yakin yang dia punya besi tu tak tembus. Mula-mula dia buat macam ni, kemudian dia kata, tak macam ni. Sebab kalau tembus, kena kat dia. Dia pun takut juga. Dia pun tak yakin dengan shelter dia. Dia pegang macam tu. Rustam tarik, dan panah tembus shelter, terpacak dekat dinding istana. Kata Rustam, ini bukan jalan-jalan orang ni. Kata Rustam, siapakah kau sebenarnya? Akulah Rabi'i bin Amir, dia kata. Adakah engkau ketua mereka? Kata dia, tak. Akulah orang yang paling belakang dalam tentera. Belakang sekali. Belakang, barisan belakang sekali. Belum general lagi. Dan akhirnya Rabi'i telah dibenarkan pulang. Disebabkan ketakutan, maka Rustam telah letak gajah kat depan. Sa'ad bin Waqqas jadi ketua. Perang bermula. Sa'ad bin Waqqas tak suruh sahabat serang lagi. Panah sampai, tak, kena satu orang sahabat syahid. Sahabat tengok, Amir Syab, dah mula belum? Belum. Orang kafir dah serang ni, Islam tak serang lagi. Panah kedua datang, tak, kena sahabat kedua syahid. Baik, sekarang mula, kata Sa'ad. Mereka pun serang. Akhirnya gajah takut dengan serangan mereka. Gajah pusing, gajah pijak tentera Rustam. Rustam punya tentera mati kena pijak dengan gajah yang dia sendiri sediakan. Umar dan tunggu di sepadan Madinah. Umar tak pergi perang sebab ada urusan kerja kat Madinah. Umar ni dia fikir satu dunia. Dia bukan jaga Bangi, Putrajaya, kawasan kecil-kecil. Tak, dia satu dunia kena fikir. Jadi dia hantar wakil. Umar tunggu kat sepadan nak tengah Kakuzari laporan. Datang satu orang pedagang dengan muka yang cemas. Kamu daripada mana? Saya daripada Parsi. Kamu daripada Parsi? Kamu dah bawa berita? Ya, saya nak pergi jumpa Umar, nak beritahu Umar. Umar tu, dia ingat Umar ni duduk relax macam raja dia, duduk relax, makan sedap. Umar pula macam tu. Datang akhir, orang buat majlis, datang paling akhir, potong leben, makan kek sikit balik. Bukan macam tu Umar dia susah sama susah. Ini orang tunggu bekerja-kejam sampai bini tak masak kat rumah sebab nak tunggu pemimpin datang. Suami lapar kat rumah, pemimpin datang, potong leben sikit, makan kek 2 suap, minum teh seteguk, start kereta balik. Datang paling lambat, balik paling awal. Bukan Umar bukan macam tu. Umar duduk kat sepadan, tunggu. Umar kata, baik, kau beritahu aku dulu. Sebelum kau pergi jumpa Umar, kau beritahu aku dulu. Apa berita kau bawa? Kata orang Islam menang. Umar kata, alhamdulillah, baik kau beritahu Umar. Itulah Umar. Itulah Umar. Sahabat tanya, Sa'ad, kenapa tadi kita orang kafir dah start serang, kau tak bagi perang ni? Sahabat tanya. Sa'ad kata, kita berperang ni, nak cerita orang yang berpengalaman duduk dengan Nabi. Kita berperang bukan sebab senjata. Kita berperang bukan sebab kekuatan kita. Kita berperang tunggu bantuan Allah. Sebab tu aku tengok langit, bantuan dah turun belum? Belum lagi. Seorang kena panah, tengok lagi, belum turun lagi. Orang kedua kena panah, baru aku nampak bantuan turun, baru aku suruh kau serang. Begitu luar biasa Allah buka kepada pemimpin-pemimpin di zaman
sahabat yang pernah duduk dengan Nabi SAW. Dan itulah kisah kedua dalam erti kata memahami kemerdekaan di sudut pandang sahabat, iaitu merdekakan diri daripada menghambakan diri kita kepada hamba, menghambakan diri kita kepada kerja, menghambakan diri kita kepada dunia. Kita perlu dunia. Dunia perlu tak? Perlu. Kita duduk dalam dunia. Seperti kapal, nak bergerak kena ada air. Tak ada air tak boleh bergerak. Tapi air jangan masuk dalam kapal, masuk tenggelam. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia kita perlu usahakan, tapi jangan masuk dalam hati kita, masuk tenggelam. Jangan jadi hamba dunia. Dunia dicipta untuk kita. Dalam hadis sebut, dunia dicipta untuk kita, matahari dicipta untuk kita, bulan dicipta untuk kita. Tapi kita pula jadi hamba dia. Kita dicipta untuk Allah, untuk akhirat. Sebab itu sahabat meletakkan dunia di tangan. Dekat kepala letak agama. Bila agama mereka goyang, maka dia akan lepaskan dunia mereka, uruskan agama. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya, tak pernah tinggal sama jemaah. Takbir yang pertama, bukan masbuk, takbir yang pertama tak pernah tinggal. Abdurrahman bin Auf ni punya sibuk niaga, tapi tak pernah tinggal takbir yang pertama. Kita baru dapat satu tender dah tak semayang lah. Lambat dah semayang. Ada meeting tadi Ustaz, ini tender banyak juga ni Ustaz, kita bincang tadi banyak, itu lewat sikit semayang. Abdullah, oh paling kaya tuan-tuan di kalangan sahabat, tak pernah tinggal, bukan kata semayang cuma takbir pertama tak pernah tinggal. Satu hari dia urus niaga dia, dia datang masjid Nabi dah mula baca Fatihah, terlepas takbir yang pertama. Lepas semayang dia menangis. Sahabat semua tengok dia menangis kat belakang Masjid Nabawi. Sahabat pergi, Abdurrahman, kenapa kau menangis? Abdurrahman kata, aku ditimpa musibah. Musibah kan? Musibah ni kalau orang terkena pisau masa potong bawang, tak panggil musibah. Duit hilang 2% tak panggil musibah. Musibah ni benda besar. Rumah terbakar, na'udzubillah. Kehilangan keluarga, musibah. Tapi dia kata musibah. Apa itu musibah? Dia tanya, musibah apa yang kau kena? Aku tertinggal takbir yang pertama bersama Nabi. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, seluruh kekayaan aku yang aku dapat pada hari ini, kalau aku infakkan jalan Allah, dapat tak pahala takbir yang pertama tadi? Nabi kata tak. Walaupun kamu korbankan seluruh harta yang kamu ada, takkan dapat takbir yang pertama. Menangis Abdullah bin Auf. Dialah antara orang yang Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki yang perniagaannya sikit pun tak lalaikan dia daripada mengingati Allah SWT. Ini Abdurrahman bin Auf. Hari ini ramai yang buat seminar Abdurrahman bin Auf, dia daripada zero kepada hero. Cerita ini kaedah ni meniaga-meniaga, tapi tak cerita pun Abdurrahman bin Auf tak pernah tinggal takbir yang pertama, tak pernah tinggal tahajud. Yang tu tak cerita. Patut kaya tak pergi masjid, tak cerita tu. Itulah asbab dia menjadi hebat. Kerana hubungan dia dengan Allah, kerana berhubungan dengan pemilik kekayaan, iaitu Allah. Ya tuan-tuan dan rahmati dan kasih Allah. Sebab itu Nabi kata, ashabikan nujum, sahabat aku ni macam bintang di langit. Siapa ikut dapat petunjuk, maka kita jadikan sahabat sebagai idola. Hari ni kita kalau sebut bintang ni, bintang popular, bintang penyanyi, dia tu star tu, pemain bola. Nabi dah sebut 1400 tahun yang lepas, bintang ni, star ni sahabat. Untuk itulah ayah ibu dan rahmati dan kasih Allah, kita perlu wujudkan bacaan taklim kat rumah kita, baca kisah-kisah sahabat, supaya isteri kita, suami kita, anak kita, cucu kita tahu betapa bernilainya sahabat, hebat sahabat, nak jadi macam sahabat. Jadi kita kena baca kat rumah kita satu hari satu kali paling kurang, lepas isyak ataupun lepas subuh, kumpul semua keluarga. Kita biasa kumpul keluarga, tengok Stephen Chow, Jackie Chan, Hindustan, cerita Korea. Ini kita kumpul keluarga, baca kisah sahabat, buat taklim kat rumah. Ataupun kita baca kitab Muntakabul Hadis yang dekat tempat tuan-tuan ni, ada pilih, ada pendek-pendek. Kita baca kisah Nabi, kisah sahabat, ada Nabi, hati keluarga kita akan percaya, ada nur. Baru dia boleh mudah taat perintah Allah, baru dia mudah untuk dengar cakap kita. Ini kita pergi surau, Masya Allah, anak umur 8 tahun, nak jadi apa dah besar? Superman. Spender pun tak boleh pakai. Kurang-kurang kita orang masjid, anak 8 tahun, adik dah besar jadi apa? Nak jadi macam Khalid bin Walid. Barulah sedap sikit dengar. Ayah duduk kuliah maghrib dah 30 tahun, anak jadi Superman. Cucu kita mau didik,
perempuan ke lelaki? Tanya cucu perempuan, dia apa dah besar? Nak jadi seperti ibunda Khadijah. Sebab apa? Dengar kisah sahabat. Hari ni isteri kita pun tak teringin nak jumpa Siti Khadijah. Balik rumah tengok bini termenung. Yang kenapa termenung ni? Saya termenung lah bang. Saya fikir kat akhirat nanti dapat tak saya jumpa ibunda Khadijah. Ini kelas A. Tak payah tunggu anniversary. Start kereta terus beli kedai Mas Habib bagi. Sebab apa? Isteri ustaz pun belum tentu dapat dengar percakapan macam tu. Sebab hari ni orang tak kenal Siti Khadijah. Apatah lagi nak jumpa kat akhirat. Tak teringin pun jumpa Siti Khadijah kat akhirat. Walhal Siti Khadijah telah korbankan seluruh harta untuk kita kenal Allah. Habis harta untuk kita kenal Allah. Hari ni orang lebih kenal telekong Siti Khadijah lebih daripada Khadijah. Jadi sebab itu kita kena wujudkan kat rumah kita baca kisah sahabat supaya timbul rasa semangat. Keluarga kita nak jadi macam sahabat. Nak berjuang untuk agama macam sahabat. Jadi doktor, tapi doktor yang mana akan bangunkan agama, engineer yang bangunkan agama, arkitek yang akan bangunkan agama. Setiap lapis umat ini, apa pun pekerjaan dia, walaupun dia jadi menteri, dia jadi buruh, dia jadi nelayan, semua cita-cita untuk bangunkan agama, untuk lihat Islam menang, untuk lihat orang amalkan agama dalam kehidupan. Jadi dengan itulah kita mulakan di rumah kita baca kisah sahabat supaya setiap daripada keluarga kita kenal sahabat. Jadikan dia sebagai contoh seperti Nabi sabdakan, ashabikan nujum, sahabatku macam bintang di langit. Siapa ikut mereka dapat petunjuk. Moga-moga perkongsian sedikit ini bermanfaat untuk saya yang bercakap dan untuk yang dengar. Dan mudah-mudahan kita menghargai bulan kemerdekaan sebagai bulan yang mana atuk ini kita telah membuat pengorbanan yang besar sehingga kan walaupun kurang lebih hampir 600 tahun Islam telah masuk ke tanah air kita, hingga hari ini Islam yang sama masih kita amalkan. Masih sama. Tak berubah. Kalau tuan-tuan keluar dakwah, tuan-tuan bergerak pergi negara ke negara, akan lihat bagaimana ada negara yang orang Islam amal agamanya tak macam seperti atuk nenek diterima agama. Di Suriname hampir 60% lebih orang yang tinggal di Suriname. Suriname ni di mana? Sebelah Mexico, sebelah Brazil sana, Amerika Latin. Tapi 65% ialah orang Melayu berbangsa Jawa yang tinggal di sana, yang dibawa oleh Belanda untuk jadi hamba di dalam tebu. Tapi apa berlaku? Bila dakwah tak jalankan, agama telah keluar kehidupan mereka, sebagian mereka murtad, sebagian lagi telah lemah, dan sebagian lagi semayang kiblat Indonesia. Tak, kiblat kan Kaabah. Dia ada mazhab Wulon, Wulen. Wulon tu kiblat Jakarta. Contoh macam kita kat sini, kiblat macam ni. Dia pergi kat Amerika Latin, kiblat dia macam ni juga, dia kata. Sedangkan kita kiblat Kaabah. Ini keadaan umat. Agama telah keluar kehidupan bila tak buat dakwah. Tapi alhamdulillah berkat atuk nenek kita buat dakwah, ulama-ulama teruskan dakwah atuk nenek kita, sehingga hari ini kita dapat amalkan Islam seperti mana yang atuk nenek kita terima dulu, sama ini. Sikit pun tak berubah. Sama. Bahkan menambah baikan nanti, insya-Allah. Amalan-amalan yang khurafat dah dibuang. Contohnya lepaskan makanan kat laut, buang ancak, semua tu dah tak ada dah. Kita dapat amalkan agama yang seperti mana alim ulama telah tunjukkan contoh, insya-Allah. Moga Allah kekalkan kemerdekaan yang ada di tanah air kita, dan kita belajar bersyukur menghargai kemerdekaan ini untuk bagaimana kita menyambung perjuangan dakwah Nabi dan para sahabat supaya agama kekal dalam tanah air kita, anak cucu kita dapat amalkan agama seperti mana kita dapat amalkan hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis.